Okey. Ini yang kita bincang sebelum inilah. Okey. Bab berapa? Bab 5. Jadi konsep gagasan, konsep apa? Konsep gagasan Malaysia. Apa maksud konsep gagasan Malaysia? Idea pembentukan Malaysia. Tak pakai bel, dia turun sampai bawah. Okey. Okey, idea pembentukan Malaysia. Jadi apabila Malaysia ni dibentuk, mesti ada cadangan. Macam hari itulah bab 5 ni bab kahwin. Bab 5 ni bab orang kahwin. Jadi sebelum orang kahwin mesti ada idea lah, ada calon. Kan, betul kan? Mesti ada calon kan? Divya ke, Lina ke, Arshini ke, ini Kuga ke. Adalah banyak kan? Mestilah kan, laki dia cari kan, mesti ada calon kan, mesti ada idea kan? Mungkin idea tu datang daripada kamu, idea itu datang daripada kawan kamu, mungkin kawan kamu cadangkan, kenapa kamu tak cuba Divya? Kenapa tak cuba Kuga? Kenapa tak cuba Lina Sri? Mesti kan? Mungkin idea itu datang daripada saya, datang daripada orang lain, datang daripada ramai orang lagi kan? Betul kan? Mungkin daripada ibu bapa kamu sendiri. Tengok Lina Sri memang betul-betul bagus punya budak, kenapa you tak propose dengan dia? Dekat-dekat dengan ni apa? Valentine Day ni, tolong propose dengan dia. Okey kan? Sama juga dengan pembentukan Malaysia. Apabila Malaysia ni dibentuk, sebelum dibentuk, sudah ada idea untuk gabungkan beberapa wilayah yang terdapat di sekitar apa? Sekitar Malaysia. Sekitar Malaysia maksudnya sekitar Semenanjung Tanah Melayu. Okey, Semenanjung Tanah Melayu bermaksud daripada Perlis hingga Johor lah, itu Semenanjung Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu. Selepas kita merdeka, sebelum merdeka pun ada, selepas merdeka pun dia ada idea pembentukan dia. Jadi mereka ingin gabungkan wilayah-wilayah ini menjadi satu negara yang lebih besar. Contohnya, apa kebaikan? Apa yang dia akan tanya dalam bab ini? Apakah kebaikan apabila digabungkan? Jadi kebaikan itu contohnya lah apabila orang, contoh saja, dua orang ni kahwin. Contohnya. Okey, katakan kahwin ini golongan yang berada. Dia ada duit banyak. Tapi Divya kan? Divya ini walaupun dia tak ada golongan berada, tapi dia ada apa? Ilmu pengetahuan pendidikan, belajar sampai PhD. Dan dia menjadi pensyarah ataupun saintis ke apa ke. Dia ada duit, dia saintis. Jadi apabila mereka ni bergabung, ada duit, ada otak, ada ilmu, mereka boleh bergabung tenaga untuk mewujudkan satu produk yang baru. Bagaimana? Untuk hasil kajian dia boleh sumbangkan duit dia, maka dia akan naikkan, wujudkan satu produk baru, maka sama-sama bangun, sama-sama mendapat kebaikan. Itu contoh bagaimana you kaitkan gabungan Semenanjung Malaysia, PTM dengan Sabah dan Sarawak. Jadi Sabah dan Sarawak ni dia kaya dengan hasil alam, galian, minyak, balak dan sebagainya. Manakala PTM pula dia ada keupayaan untuk mentadbir, merancang dasar dan sebagainya. Jadi apabila dua-dua ni gabung, dapatlah kebaikan untuk semua. Itu konsep. Itu yang kita nak belajar dalam ni. Okey, yang kedua perkembangan idea. Jadi macam mana idea itu dikembangkan. Lepas tu reaksi tempatan. Apabila kita dah cadangkan kahwin dengan Divya mau kahwin. Okey, tiba-tiba tengok Kishen marah. Selama Divya, selama ini you bersama dengan saya. Tapi hari ini you dah cari kahwin. You janji dengan saya nak bersatu kahwin. Tapi sekarang mesti ada reaksi kan? Lepas tu Tibanes pula kata, dah lama sejak kecil lagi saya dah follow dengan you. Tapi hari ini apa yang kamu buat? You cari orang lain. Orang marah. Kenapa? Sebab Tibanes dia ada idea sebelum ini. Faham tak? Devanes kata, kalau saya kahwin dengan Divya, mungkin apabila dia keluarkan produk apa semua, dia boleh tumpang kekayaan dia. Mungkin macam tu lah kan. Sama juga, sebab tu ada orang reaksi. Jadi reaksi maksudnya tentangan, sokongan. Dia terbagi kepada tentang orang sokong, orang menentang. Okey? Ke arah mana? Ke arah pembentukan Malaysia. Yang kedua ialah langkah pembentukan Malaysia. Selepas dah tengah dah meminang apa semua, lepas tu langkah ke arah kahwin tu macam mana? Buatlah persediaan kan. Sama juga dengan langkah pembentukan Malaysia, mereka buat persediaan untuk ke arah pembentukan Malaysia. Lepas tu buat perjanjian. Contohnya sebelum kahwin kita angkat sumpah kan, sign dalam agreement. Betul tak? Jabatan Perpaduan
pendaftaran negara kan, perpaduan pula. Lepas tu diisytiharkan anda ni sebagai suami dan isteri kan. Jadi sama jugalah apabila Malaysia ni sebenarnya Malaysia tanah Melayu dikawinkan dengan Sabah dan Sarawak diisytiharkan sebagai apa dia? Malaysia. Okey. Lepas tu lepas dah kahwin ada yang setuju, ada yang sokong, ada yang tak puas hati, ada yang puas hati, ada yang tak puas hati. Jadi lepas pembentukan Malaysia ada yang tak puas hati, jadi mereka buat apa? Konfrontasi, maksudnya serangan, okey, tentangan. Itu mereka buat. Jadi lepas berlakunya tentangan dan sebagainya, Malaysia buat apa? Dia mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi inilah bab 5 yang kita nak tengok. Okey, boleh? Jadi saya terpaksa duduk sana. Kenapa? Nanti orang yang ada dalam Google Meet ni berapa orang saya tak tahu. Nanti dia tak tahu. Saya boleh tulis dalam sana tapi sini tak boleh. Okey, seterusnya. Ini tak apalah. Idea konsep gagasan Malaysia ini bila menggabungkan dalam soalan objektif dan soalan struktur, dia akan tanya yang menggabungkan ini. Menggabungkan beberapa bekas tanaan. Yang ini dia akan tanya dalam apa? Struktur dan objektif. Saya laju sikit, saya akan sentuh yang mana dia akan tanya struktur, yang mana dia akan tanya esei. Okey? Jadi menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan British. Idea lain, yang ini confirm dia akan tanya. Idea lain Melayu Raya oleh gerakan nasionalis sebelum Perang Dunia Kedua mendapatkan kemerdekaan wilayah alam Melayu. Dia nak gabungkan alam Melayu. Alam Melayu ni sampai mana? Sampai New Zealand tahu. Betul. You tengok buku teks tingkatan 1 ke 2. Okey, dulu kala dia orang kata sampai New Zealand. Okey? Tapi tak sampailah sampai New Zealand, tapi diorang nak gabungkan Indonesia keseluruhannya, Kalimantan, Filipina, Thailand Selatan, Sabah, Sarawak dan Brunei. Itu cadangan mereka. Sebab golongan nasionalis ni orang Melayu lah. Okey? Yang kedua, idea British. Dia nak satukan wilayah-wilayah ini untuk apa? Bertujuan memudahkan pentadbiran British. Jadi yang mana penting? Yang atas, menggabungkan beberapa bekas tanah jajahan ini secara umum. Orang yang kedua awalnya cadangkan benda ini oleh orang Melayu, iaitu siapa? Gerakan nasionalis, iaitu konsep Melayu Raya. Yang ketiga oleh orang British untuk gabungkan beberapa wilayah ini bagi tujuan apa? Sebagai satu sistem pentadbiran ekonomi bagi memudahkan pentadbiran, melicinkan pentadbiran. Jadi ini benda-benda yang paling penting untuk kamu jawab dalam soalan objektif dan juga struktur. Okey? Last pula, siapa yang cadangkan? Tunku Abdul Rahman mencadangkan agar apa? Penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dilakukan dengan wilayah Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei. Untuk apa? Ini penting. Kalau kamu nampak untuk dengan bertujuan, bermatlamat, itu paling penting sekali. Itulah yang dia akan tanya dalam objektif dan struktur. Apakah objektif? Apakah matlamat penubuhan JAK, jawatan kuasa antara kerajaan? Itu dia akan tanya, nanti kita tengok. Inilah benda-benda yang dia akan tanya dalam objektif. Ini tak ada. Ini. Okey, bertujuan untuk matlamat tujuan. Itu keyword-keyword yang you perlu highlight, itu isi penting. Okey, boleh? Okey, jelas di sini ya? Jelas ya? Okey, seterusnya yang ini idea perkembangan. Tadi kita kata apa? Daripada Melayu Raya, British. Jadi ada orang tempatan, ada orang luar. Kan? Jadi daripada tahun bila? Daripada tahun 1887 sampailah 1960. Daripada 1887 sehinggalah mana? Okey, 1887 sehinggalah 1960. Jadi ada banyak orang mengemukakan idea untuk menggabungkan wilayah-wilayah yang terdapat di sekitar Persekutuan Tanah Melayu untuk menjadi satu gabungan politik yang lebih besar untuk bertujuan untuk apa? Melicinkan pentadbiran satu
bagi menguatkan kuasa politik mereka supaya memastikan sumber alam yang ada di situ tu dapat dimanfaatkan untuk membangunkan negara dan bangsa mereka. Itu tujuan sebenarnya. Okey, itu tujuan yang sebenarnya. Okey, kita tengok di sini. Yang ini paling penting. Yang ini, okey, 522, 521. Dia akan tanya dalam struktur dan objektif. You tulis dekat situ, struktur, objektif dalam pen merah. Ini untuk struktur, ini untuk apa esei. You tulis. Okay, you tulis. Dah tulis? Okay. Okay. Yang bawah ini. Rasionalisasi pembentukan Malaysia akan ditanya dalam struktur dan esei sahaja. Objektif pun akan masuk juga. Kalau saya kata esei, struktur, confirm masuk, bermasuk dia boleh tanya dalam itu juga objektif. Kalau saya kata ini objektif saja, struktur tak boleh tanya. Boleh faham ya? Okey. Sebab tak cukup isi. Kalau kita tengok atas, you tak dapat nak ceritakan lebih panjang lebar lah. Okey ya? Boleh? Jelas? Boleh kita pergi yang seterusnya? Okey. Kalau kita tengok, mengapa Malaysia ini dibentuk? Mengapa Malaysia ini dibentuk? Mengapa? Ada banyak sebab. Okey, ada banyak. Okey. Nampak tak ini? Nampak? Ini saya akan pergi secara cepat sikit. Yang ini saya akan bagi cepat sikit. Okey. Okey, sekarang boleh nampak kot? You tengok, kita tengok 1887. Tadi kita tengok tahun saja siapa. Tapi tujuan matlamat ada tak kita beritahu? Jadi apabila saya bincang seorang demi seorang, you ambil tujuan itu saja, tulis dekat nota kamu. Okey. Sekarang kita tengok. Idea British 1887. Orangnya siapa? Lord Prasey. Menggabungkan Sabah Sarawak Negeri Melayu supaya menjadi tanah jajahan besar kerana potensi ekonomi. Jadi dekat nota depan maksudnya dekat sini, you buat short notes, siap-siap tulis potensi ekonomi. Senang sikit. Okey, potensi ekonomi. Okey, Sir Malcolm McDonald menggabungkan tanah jajahan di Asia Tenggara bagi membentuk satu entiti politik. Sekejap Satu entiti politik. Okey, kita tengok. Menggabungkan tanah, satu entiti ekonomi, tujuannya. Jadi isi pentingnya apa? McDonald ni tujuannya apa? Dekolonisasi tanah jajahan. Ini tujuan mereka. Yang lain tu tak apa. Jangan risau, dia takkan tanya. Kalau tanya ni mampu ya orang. Tapi yang ini dia akan tanya. Dekolonisasi tanah jajahan. Okey ya? Berhasil potensi ekonomi kerana wilayah ini ada potensi ekonomi. Manakala Malcolm McDonald ni bertujuan dekolonisasi tanah jajahan. Maksudnya apa? Dia nak bagi merdeka ke negeri-negeri yang dia jajah. Jelas kan? Jadi satu-satu ni nama tujuan. Nama tujuan. Mengapa dia cadangkan macam tu? Itu wajib you kena tahulah. Okey? Okey, jelas? Okey. Lepas itu, seperti ini. Gerald Templer bagi tujuan apa? Tujuan keselamatan. Okey? Tujuan keselamatan. Kalau tujuan keselamatan ni maksudnya elak daripada siapa? Ancaman komunis. Okey? Pertahanan dan keselamatan. Okey, lepas tu Sir Geoffroy Tory mencadangkan kepentingan ekonomi. Jadi setiap orang itu ada tujuan dia. Kalau dia kata kita perlu gabungkan wilayah ni, mesti ada apa? Mesti ada sebab. Jadi sebab itu wajib you kena tahu. Okey. Jadi secara keseluruhan saya dah nyatakan dekat sini.
idea pembentukan Malaysia bertujuan. Ini wajib you kena tahu. Okey. Dekolonisasi siapa dia? Pentadbiran, memudahkan pentadbiran tanah jajahan secara umum. Okey. Menjaga keselamatan wilayah. Last kali. Betul kan? Menjaga kepentingan ekonomi British di Asia Tenggara. Peluang ekonomi yang lebih besar. Peluang ekonomi yang lebih besar siapa dia? Potensi ekonomi. Potensi itu peluang lah. Berpotensi maksudnya ada peluang. Jangan confuse Okey, jelas? Jelas Okey. Kita pergi yang kedua. Okey, itu tadi daripada siapa? Tadi pegawai British. Tadi daripada pegawai British. Sekarang kita nak tengok idea penduduk tempatan. Tadi orang British yang bagi idea, sekarang orang tempatan pun sama juga. Dia pun nak gabung juga. Jadi kita tengok satu demi satu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Last kali siapa yang bagi idea tu? Tunku Abdul Rahman yang bagi idea itu. Okey? Saya besarkan sikit Okey. Yang pertama, majalah Al-Imam menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu. Mengapa dia minta bersatu? Pendidikan dan pembangunan ekonomi. Jadi kita agihkan. Nanti lepas kita agihkan, lepas itu kita gabungkan. Kemungkinan besar dia akan tanya kebaikan. Apakah faktor yang menyebabkan wujudnya idea gagasan Malaysia? Mengapa orang cadangkan benda ini? Mungkin dia boleh keluar dalam, dia gabungkan dua benda ini, tempatan dan reaksi British ni. Idea itu ada dua kan? British dengan tempatan kan? Dia tak akan tanya siapa. Tapi dia akan tanya kebaikan. Mengapa mereka cetuskan idea itu? Jadi inilah jawapan, kita ambil satu-satu kan. Ekonomi, pendidikan, keselamatan, melicinkan pentadbiran, faktor dekolonisasi. Ini akan jadi apa? Isinya nanti. Okey? Okey, konsep Melayu Raya, siapa yang bagi? Tadi kita dah tengok kan, konsep Melayu Raya kan? Betul tak? Tapi gagal lah. Siapa yang bagi? Nasionalis di Asia Tenggara. Ibrahim Haji Yaakob, Harun, Aisyah Haji Muhammad, Dato' Burhanuddin. Okey, Pak Soko ni sebenarnya dia ada lagu lah. Lagu, saya rasa lagu kot. Tak silap saya, Pak Soko ni. Okey? Okey, lepas tu matlamat, inilah yang penting. Matlamatnya apa? Menggabungkan tanah Melayu dengan Indonesia tetapi tidak berjaya. Kenapa tidak berjaya? Sebab Indonesia dah dapat merdeka dulu. Kalau Indonesia dapat merdeka dulu, tanah Melayu masuk, Indonesia yang akan kontrol siapa? Tanah Melayu. Sebagaimana sekarang Persekutuan Tanah Melayu yang jadi ketua yang kontrol semua. Nampak tak? Jadi tanah Melayu tak berani masuk. Okey Okey, lepas tu kita tengok 1955. Tunku Abdul Rahman bila dalam ucapan persidangan UMNO pada bulan Oktober 1955 mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Dia cadang saja. Kenapa beliau cadang? Untuk menjaga kuasa politik orang Melayu. Secara tersirat dia tak bagi tahu, tapi nanti kita akan tengok. Itulah sebab komposisi kaum. Dia nak imbangi kaum untuk memastikan kuasa orang politik ini tidak jatuh kepada orang bukan Melayu. Itu tujuan dia. Okey, hari ini kita akan bedah habis-habis bab 5. Lepas tu saya akan masuk. Okey Saya rasa cara ini lagi cepat sebab saya tak perlu tulis. Just you pun ada nota, saya pun ada nota yang sama. Kita laju sikit. Jadi subtopik yang lain, bab lain saya akan buat macam ni juga. Buat slide, soalan, you ambil nota, balik rumah baca. Boleh? Okey Seterusnya Dato' Mustafa. Yang ini tak perlulah nanti you nak baca, tapi yang paling penting yang kita perlu tahu ialah matlamat. Membawa Sabah bergabung dengan tanah Melayu. Mesti ada sebab. Kenapa? Satu bangsa yang sama, rumpun yang sama. Tulis benda ni, bangsa yang sama, rumpun yang sama, rumpun Melayu. Sebab kawasan-kawasan ini ataupun tanah-tanah yang ada terdapat wilayah-wilayah di sekitar tanah Melayu ni, Persekutuan Tanah Melayu ni merupakan satu rumpun orang Melayu.
Itu sebab dia. Mereka ingin menjadi satu kuasa yang besar. Okey? Okey, last kali Siapa 1960 Tunku Abdul Rahman Ash memaklumi Lord Perth pada tahun 10 Jun bahawa beliau berminat bergabung dengan Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Dan dekat sini, you tolong catat, beliau berjaya mendapat persetujuan daripada Ahli Majlis Tertinggi UMNO dan juga anggota parti perikatan. Walaupun ada pada awalnya ada yang tak ragu-ragu, tetapi last kali mereka bersetuju. Jadi Persekutuan Tanah Melayu daripada Perlis sampai Johor memang mereka bersetuju untuk gabung dengan Brunei, Sabah, Sarawak dan Singapura. Okey? Jelas ya? Ada soalan? Mendapat persetujuan. Tunku Abdul Rahman? Ulang apa? Apa dia? Oh. Dekat sini tulislah Tunku Abdul Rahman berjaya meyakinkan orang UMNO dan mendapat persetujuan. Berjaya meyakinkan orang UMNO. Okey, mendapat persetujuan mereka. Okey? Dan juga anggota parti perikatan. Yaitu siapa? MIC dengan MCA. Bagi tujuan apa? Bergabung dengan Singapura. Bergabung dengan wilayah-wilayah itulah. Okey? Okey? Next. Yang ini besar sikit. Okey, yang inilah paling penting. Ini confirm dia boleh tanya dalam Esei ataupun struktur. Wajib you kena baca. Kalau dia keluar dia akan tanya dalam apa dia? Esei dan struktur. Benda yang mana you perlu wajib kena hafal? Isi utama ini wajib kena hafal. Yang lain-lain ini, bahagian ini yang ada dalam kotak ini bagi faham. Masa masuk exam, arrow saja, isi ini saja yang you perlu hafal. Yang lain bagi faham. Jadi mengapa? Apakah rasionalnya kita perlu bergabung dengan wilayah-wilayah seperti Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei? Kenapa? Yang pertama atas faktor keselamatan, yaitu di mana negara kita ini sebelum merdeka sudah ada ancaman daripada pihak komunis. Dan pihak komunis telah pun berjaya tapak di mana? Di Indonesia, Singapura, Sabah dan Sarawak, lepas itu utara Kalimantan. Jadi sekiranya kita merdeka secara berasingan, kemungkinan besar pihak komunis itu akan gabungkan wilayah-wilayah itu, berjaya menawan wilayah itu, menubuhkan satu republik komunis dan seterusnya boleh menjadi ancaman kepada keselamatan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi sebelum mereka merampas wilayah itu, adalah lebih baik kita ajak mereka gabung dengan kita, jadikan satu negara, maka kita boleh sama-sama jaga mereka dan kita secara tak langsung kita dapat elakkan ancaman komunis ini. Itu yang ada dalam bahagian ini. Okey? Okey, yang ini. Kita tengok ancaman keselamatan komunis. Di Singapura, risau Singapura. Okey, risau Singapura menjadi pusat kegiatan komunis. Siapa yang risau? Persekutuan Tanah Melayu lah yang risau. Okey? Dia boleh menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu. PTM itu Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, dengar dulu, nanti boleh tulis. Dengar dulu. Jadi apabila Singapura disatukan dengan Persekutuan Tanah Melayu, dapat memberikan kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam bidang keselamatan dan pertahanan bagi membendung ancaman komunis. Jadi sekiranya Singapura bersatu dengan kita, kita boleh tolong dia untuk elakkan ataupun cantas aktiviti
komunis. Boleh faham? Okey. Okey, mana apabila di Sarawak pula ancaman komunis. Jadi ancaman komunis ada di mana? Singapura dan Sarawak. Okey. Sarawak pun berhadapan dengan ancaman komunis. Okey, melalui gerakan CCO. Okey. Orang panggil apa? Clandestine Communist Organization. Okey. Dengan penyertaan Sarawak dapat membendung. Jadi apabila dua-dua wilayah ini masuk dalam pembentukan Malaysia, gabungan Malaysia, gagasan Malaysia, maka kita dapat tolong mereka menggunakan tentera kita untuk membendung ancaman mereka. Boleh faham? Boleh ya? Okey. Yang kedua, isi yang kedua ialah ketidakseimbangan komposisi penduduk. Jadi sebelum merdeka dan selepas merdeka, siapa yang merdeka? Daripada Johor sampai Perlis saja yang merdeka. Sabah Sarawak belum lagi jadi wilayah kita. Faham Negeri kita tak ada. Jadi selepas merdeka, dalam persekutuan tanah Melayu ni daripada Sabah pula daripada Johor sampai Perlis, ada banyak negeri kan? Dalam negeri-negeri ini sekiranya digabungkan ada 3 kaum utama, Melayu, Cina, India. Okey? Jadi Melayu ni tuan tanah. Tanah Melayu ni milik mereka. Asal usul mereka datang dulu ke sini. Okey, manakala orang Cina dan orang India datang daripada India dan dari Cina. Jadi mereka ni bukan Melayu. Tapi kalau kita tengok jumlah penduduk pada ketika itu, orang India dan orang Cina lebih banyak daripada orang Melayu. Jadi majoriti siapa? Orang bukan Melayu lah. Jadi ikut konsep demokrasi berparlimen, kita amalkan sistem demokrasi berparlimen, orang yang terbanyak itulah akan menjadi ketua. Sebab dia ada wakil dia banyak. Jadi masuk parlimen wakil orang bukan Melayu lah yang akan menjadi banyak. Jadi daripada majoriti mereka akan calonkan, ada 10 orang, dia akan calonkan seorang, diangkat sebagai Perdana Menteri. Jadi dalam negara mereka sendiri, mereka tak dapat jadi Perdana Menteri. Kesannya mereka akan kehilangan kuasa politik mereka. Jadi dengan memahami benda ini, Tunku Abdul Rahman dengan bijak, dia cuba gabungkan Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Sebab selepas Singapura masuk, kalau Singapura saja masuk, China lagi banyak. Jadi kenapa dia masukkan Sabah, Sarawak dan Brunei? Sebab Sabah, Sarawak dan Brunei ini rumpun Melayu. Walaupun mereka bukan 100% berbahasa Melayu, kecuali Brunei, Sabah, Sarawak ada banyak slang yang kita tak faham. Tapi rumpun mereka ni, DNA mereka ni Melayu. Jadi apabila mereka masuk, wujud satu nama yang dipanggil sebagai apa? Bumi Putra, Tuan Tanah. Jadi siapa yang jadi digolongkan dalam Bumi Putra? Orang Melayu yang ada di Persekutuan Tanah Melayu di Sabah, Sarawak dan Singapura. Brunei sekali lah. Jadi mereka akan menjadi lebih majoriti, maka ini bermaksud mereka sudah ada kuasa untuk menjadi Perdana Menteri ataupun ada kuasa politik. Jadi mereka akan jadi majoriti. Itu tujuan dia. Tengok, jika Singapura bersatu dengan persekutuan, mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk antara orang Melayu dengan orang Cina. Perkara ini dibimbangi. Kenapa dibimbangi? Kemungkinan besar kuasa politik orang Melayu diambil alih oleh orang bukan Melayu. Simple saja. Sir, join பண்ண முடியல. Sekejap Selepas saya dah buat slide ini, memang tak boleh masuk lah. Sekejap, tengok ada berapa orang? 4 orang. Syarmi, Durga, Kabi, Rasul, siapa saya tak pasti. Okey, tunggu sana, ada orang nak masuk. Sekejap. Syarmi dengan Durga boleh dengar ke? Bagi komen, komen. Tadi saya tak berapa dengar. Tolong type, Ustaz. Okey, Parmi sudah masuk. Can hear? Okey. Cantik macam bunga. Syarmi, saya rekod apa yang kamu kata ni. Cantik macam bunga. Okey, saya share sekali lagi Okey. Jadi, boleh faham Boleh faham? Kalau tak faham, beritahu cepat-cepat. Kita kesuntukan masa.
Okey ya? Okey. Jadi mempercepat, yang kedua bagi mempercepatkan kemerdekaan. Jadi apabila kita sudah merdeka, kita merdeka pada 1950, kita merdeka pada 1957. Tapi Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura belum lagi merdeka. Jadi apabila mereka join dengan orang yang merdeka, dia pun merdeka lah. Itulah faktor mengapa mereka gabung dengan kita. Faktor pembentukan Malaysia. Okey, sebenarnya kalau buku teks lama dia susunan dia lagi cantik. Okey, lagi banyak. Okey, boleh faham ya? Okey, yang last kali apa dia? Pembangunan wilayah. Okey, pembangunan wilayah. Okey, tengok Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei membentuk sebuah negara agar wilayah ini dapat bersatu mempercepatkan pelbagai bidang pembangunan. Bagaimana? Sebab Persekutuan Tanah Melayu dia ada skill untuk mentadbir, memerintah dan merancang. Manakala Sabah, Sarawak, Brunei pula ada sumber ekonomi yang boleh membantu dalam meningkatkan ekonomi negara. Jadi apabila ekonomi negara meningkat, kerajaan ada duit banyak, orang yang pandai mentadbir ni gunakan duit ini untuk pembangunan semua wilayah ini. Itulah tujuan dia. Boleh faham? Boleh ya? Jadi you tak baca hafal pun, kalau you faham konsep ini, sekurang-kurangnya you boleh tulislah. Okey? You tengok. Tujuannya apa? Bagi meningkatkan taraf hidup pribumi. Maksudnya orang tempatan di situlah, seperti infrastruktur sosial ekonomi yang lebih seimbang. Okey? Okey, yang ini ada dalam buku teks kamu, nanti boleh tengok. Jadi saya kena cepat sikit takut lambat. Yang ini dia boleh tanya dalam mana? Yang ini dia boleh tanya dalam esei. Kalau ini dia tanya dalam esei, mampui kamu. Nanti kita akan tengok contoh soalan yang ada kaitan dengan menyokong dan tidak menyokong. Dia tanya soalan macam mana tahu? Senaraikan parti politik yang menyokong. Senaraikan parti politik yang tidak menyokong. Jadi struktur, kemungkinan besar dia akan tanya dalam struktur. Okey? Bagi unit ini 5.3 ini kita you kena senaraikan mengapa orang menyokong, mengapa orang tak menyokong. Kenapa orang tak sokong? Itu kita nak tengok satu-satu, you list down dekat nota kamu. Boleh? Boleh ya? Okey, kita tengok satu-satu Okey, reaksi tempatan. Sambut baik. Sarawak menentang, kemudian menyokong. Tak apa. Kita tengok kenapa dia menyokong, kenapa dia tak sokong itu yang penting Okey, kita tengok Sabah menyokong ni parti-parti ini. Sabah Indian Congress menentang Barisan Bersatu. Singapura yang menyokong PAP, Parti Pimpinan Lee Kuan Yew. Dia sokong. Parti Rakyat Singapura dia tak sokong sebab dia lihat satu penjajahan, bentuk penjajahan baru. Okey? Brunei pula, Sultan Brunei memang menyokong. Orang yang tak sokong ialah pimpinan M. Azhari sebab dia nak gabung dengan Kalimantan Utara, Sabah, Sarawak, Brunei sebagai satu wilayah yang baru. Sebab tu dia sudah idea sebelum ini. Jadi dia tak setuju. Dia nak gabung. Dia nak wujudkan satu negara baru. Jadi dia tak setuju. Jadi ini you dah tengok macam ni, you kena tahu lah pemahaman tu. Jadi tak payah hafal. Bagi faham. Okey ya? Okay, selepas itu kita tengok negara jiran. Indonesia pada peringkat awal dia tidak menentang. Kenapa? Nanti akhir-akhir itu kita akan tengok orang yang terlibat dalam konfrontasi itu, yang orang pertama ialah Indonesia. Kenapa? Ada sebab. Dia salah faham. Okey? Yang kedua ialah Filipina. Dia menentang. Dia menuntut wilayah Sabah. Okey, manakala Thailand menyokong, dianggap menguatkan usaha ke arah keamanan di rantau Asia Tenggara. Jadi kalau reaksi negara jiran, 3 negara utama iaitu Indonesia, Filipina dan Thailand. Seorang saja yang tak setuju. Tapi pada awalnya mereka tidak menentanglah sebab Indonesia. Tapi akhir itu Indonesia menentang. Manakala Filipina menentang. Dia tuntut Sabah. Sebab Sabah nak gabung dengan apa? PTM. Jadi dia kata Sabah itu milih dia punya, dia tak setuju. Senang saja. Kenapa Filipina tak setuju? Sebab dia kata Sabah itu wilayah dia. Dan sampai hari ini memang mereka menuntut Sabah itu wilayah mereka. Okey, sebab itu kawasan memanglah dari dulu-dulu lagi kawasan Kesultanan Sulu. Jadi sebab tu mereka menentang. Tapi Sabah ni mereka dah setuju. Sudah ada perjanjian serah kepada Tanah Melayu. Mereka tak boleh buat apa. Okey, ada soalan? Saya nak cepat sikit. Okey.
Reaksi sudah? Okey, reaksi tempatan. Kita nak tengok satu-satu lah. Okey, tanah Melayu. Okey, orang setuju macam mana? Okey. Okey. Persatuan Tanah Melayu, sambutan baik. Orang tak menentang. Okey, daripada penduduk Semenanjung, parti pimpinan politik tunggu mendapat sokongan daripada pihak UMNO. Walaupun ada yang tak setuju awalnya, tapi pada last semua orang setuju. Okey? Kalau dekat Sarawak, ada yang menyokong, ada yang menentang. Kenapa menentang? Yang inilah paling penting. Kenapa Sarawak menentang? Menentang kemudiannya menyokong. Awal-awalnya dia tak faham. Dia salah faham. Dia ingat mereka akan kuasai sumber alam yang ada di situ. Jadi mereka tak sokong. Tapi selepas hari itu saya katakan, buat lawatan. Okey, ziarah sama ziarah. Bincang, terangkan. Jadi mereka pun sudah faham, mereka menyokonglah. Okey? Okey. Sabah tengok, kita tengok. Pada peringkat awal berasa curiga dan bimbang. Berkembang dalam perkegiatan, Sabah berkembang dalam kegiatan perdagangan. Sebab pada awal Sabah ni selepas kita merdeka, mereka walaupun belum merdeka tapi mereka berkembang maju. Jadi mereka ingat mereka ada kekuatan ini untuk berdiri sendiri dan merdeka sendirilah. Okey, itu apa yang ada dalam otak mereka. Okey, bebas menjalankan kegiatan harian, tentara British menjamin keselamatan. Jadi mereka ni dari segi politik, ekonomi dan sosial semua okey. Jadi mereka kata tak perlu join dengan siapa? Join dengan PTM, Persekutuan Tanah Melayu. Okey? Penduduk berpendapat bahawa tiada keperluan untuk bergabung. Okey? Jadi orang yang menyokongnya siapa dia? Sabah Alliance. Ini you kena tahu. Dalam Sabah Alliance ini kesatuan lah. Alliance ini bersatu, kesatuan. Macam contohnya Barisan Nasional. Dalam tu ada banyak parti kan? Sama juga dengan Sabah Alliance. Okey? Jadi orang yang menentang ni, ini yang wajib you kena tahu. Sabah menentang. Siapa yang menentang? Sabah menentang. Kenapa mereka menentang? Wajib you kena tahu. Mereka ingin merdeka secara berasingan. Yang ini kalau dia tanya, dia akan tanya dalam soalan struktur. Dia akan tanya dalam soalan struktur, bahagian struktur. Yang ini wajib you kena tahu. Okey, wajib you kena tahu. Nanti dia ada soalan nanti dia ada soalan. Okey. Cepat Saya kena cepat sikit sebab soalan tu ada banyak. Okey, yang ini sudah. Okey, reaksi negara jiran. Ini tadi saya dah bagi tahu. Ini confirm. Apa dia? Ini confirm essay. Kemungkinan besar essay. Kalau dia tanya struktur, okey ya. Kalau dia tanya struktur, okey. Tengok depan betul-betul, saya bagi tahu bagaimana dia boleh tanya soalan. Okey ya. Kalau dia tanya esei, dia akan tanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 ini you kena jawab dalam satu esei. Soalannya macam mana? Jelaskan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Jadi you kena jelaskan semua. Huraikan langkah pembentukan Malaysia. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, huraikan langkah pembentukan Malaysia. Kalau dia tanya soalan macam tu, you kena jawab 5.1 sampai 5.46. Itu esei. Kemungkinan besar boleh tanya macam ni. Okey, ada chance banyak. Saya beritahu siap-siap. Ada chance banyak. Okey, kalau dia tanya dalam struktur, kemungkinan besar dia akan tanya satu saja. Okey? Mungkin dia akan tanya ini secara asing. Okey. Dan you jangan ingat ini kecil macam ini ya.
Kenapa? Muka surat sebelah tu ada penerangan untuk 541. Okey? Jadi jangan ingat, oh senang saja, sikit saja, tak ada. Dia bukan macam tu. Okey, contohnya siri lawatan. Yang ini you tengok. 434, maksudnya ada huraian belakang ni. Yang ada nombor tu belakang semua ada huraian. Jadi benda yang wajib you kena tahu, benda yang wajib you kena tahu, apa yang you perlu tahu lah, ialah you kena jelaskan dekat sini apakah tujuan ataupun matlamat siri lawatan. Dia buat lawatan di sini. Mengapa dia buat lawatan? Apa hasil dapatan? Lepas dia buat meeting, apa keputusan yang dia buat? Lepas kita bincang-bincang, kita semua setuju satu benda kan? Apa benda tu? Itulah yang akan jadi soalan. Nanti kita tengok soalan. Kalau you nampak, you tengok soalan, you faham. Oh, apa topik macam ni? Oh, soalan dia macam ni. Jadi apabila kita tengok soalan, saya tadi dah tengok soalan, masa buat soalan tu saya tengok semua dia tanya apa? Matlamat, tujuan. Matlamat, tujuan. Lepas tu apakah persetujuan yang mereka capai? Dia buat satu jawatan kuasa, JSKM, hasilnya apa? Inilah penting, sebab tu saya highlight. Inilah dia akan tanya dalam exam, bukan yang ini. Bukan. Kalau you tulis okey lah. Tapi tujuan penubuhan dengan kesan ataupun hasil dapatan. Itu yang paling penting yang you perlu tahu. Itu yang paling penting. Okey? Jadi dalam halaman ini apa yang you perlu catat ialah bagi kamu sentiasa waspada. Okey? Dalam ada berapa? 541 sampai 6. Ada 6 langkah pembentukan Malaysia ni ada berapa? Ada 6. 6 ini apa yang patut you perlu tahu ialah tujuan ataupun matlamat, tujuan matlamat. Yang kedua wajib you kena tahu ialah kesan ataupun hasil dapatan ataupun kepentingan. Ataupun kepentingan. Yang ini wajib you kena tahu. Apakah kepentingan Jawatankuasa Setiakawan Malaysia dalam proses pembentukan Malaysia? Dia akan tanya. Jawapannya apa? Kesan lah. Kalau dia tanya kepentingan, you akan jawab apa? Kesan. Kalau dia tanya mengapakah Jawatankuasa Setiakawan Malaysia ditubuhkan? Jawapannya apa? Tujuan dan matlamat. Simple saja. Jadi walaupun dia nampak besar, tapi benda yang you perlu bagi perhatian ialah 3 benda ini saja. Faham 3 benda ini saja yang perlu. Wajib you kena tahu prosesnya. Okey. Itu yang perlu. Yang pertama yang you perlu tahu, tajuk besar ini you kena tahu. Dalam langkah pembentukan Malaysia ini, yang pertama siri lawatan, yang kedua Jawatankuasa Setiakawan, yang ketiga referendum Singapura. Yang keempat, kelima, keenam. Yang itu wajib you kena hafal. Okey? Wajib you kena hafal. Okey, kita tengok muka surat sebelah. You orang ada kan? Alamak. Okey? Ini latar belakang lah 541, betul kan? Siri lawatan, betul kan? Betul kan? Okey, usul pembentukan Malaysia itu penting juga, latar belakang yang ini paling penting. You tengok. 5.1 sini sikit saja. Tapi apabila kita pergi secara mendalam, dalam tu ada banyak. Okey boleh? Okey, kita tengok. Siri lawatan bila Julai 1961. Okey, baik, sini. Kurangkan sembang. Alamak, kenapa hilang? Okey? Okey, Tunku Abdul Rahman. Siapa yang buat siri lawatan ini? Siapa yang ketua siri lawatan? Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan ke mana? Sarawak, Brunei. Yang tujuan ini penting. Tujuan ini penting. Yang merah-merah itu penting. Jadi apabila you buat satu huraian untuk satu isi sebagai satu isi, apa yang you boleh buat? Langkah pertama ialah siri lawatan yang diadakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Aish pada Julai 1961.
Beliau telah mengadakan lawatan ke Sarawak, Brunei bagi tujuan meninjau kawasan Borneo, bertemu dengan pemimpin tempatan bagi menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Rentetannya pada Ogos, kesannya pada Ogos 1968, kerajaan PTM mengatur lawatan kepada pimpinan Sabah dan Sarawak ke Persekutuan Tanah Melayu. Ini bermaksud ini bermaksud mula-mula Tunku Abdul Rahman dengan geng dia pergi ke Sabah dan Sarawak meninjau. Lepas dia meninjau pada tahun 1961, beliau telah mengatur satu lagi siri lawatan. Mereka dah pergi sana, tengok balik. Selepas balik, mereka jemput pula pemimpin daripada Sabah dan Sarawak Brunei ini datang ke PTM untuk lawatan. Senang saja. Jadi siri lawatan, mula-mula Malaysia pergi sana, PTM pergi sana. Tujuannya apa? Meninjau kawasan. Dia pergi tengok-tengok dulu. Lepas tu jumpa dengan pemimpin dulu, bertukar pendapat. Lepas tu terangkan kenapa kita perlu bergabung. Simple saja, bagi faham. Jangan hafal, benda ini jangan hafal. Cuma yang you perlu hafal ialah isi utama, siri lawatan, tahun, siapa, tujuan. Yang ini. Yang ini pun tak perlu juga. Sebenarnya you boleh terus tulis ini. Senang. Okey, ada soalan? Tak ada Okey. Lepas tu, lepas beliau dah jemput orang Sabah dan Sarawak, pemimpin Borneo pula adakan lawatan ke mana? Ke Persekutuan Tanah Melayu. Untuk apa? Meninjau kemajuan PTM. You tak teringat nama mereka tak apa. Just bagi tahu pemimpin Borneo. Just bagi tahu Ogos 1962. Nama ini tak payah. Nama ini sebenarnya tak perlu. You dah bagi tahu pemimpin Borneo. Lepas you dah bagi tahu mengapa mereka datang. Jadi Tunku Abdul Rahman pergi sana untuk meninjau. Jumpa dengan pemimpin. Mengapa jumpa dengan pemimpin? Bagi menerangkan tujuan lawatan dan pembentukan Malaysia. Lepas tu beliau beritahu, ajak mereka datang ke PTM untuk tengok keadaan PTM. Jadi apabila Ogos 1962, pemimpin Borneo pula pergi ke mana? PTM untuk tengok kawasan PTM. Senang saja kan? Okey. Lawatan pemimpin PTM. You tengok. Jadi selepas itu November, jadi senang ada 3. Okey, kita tengok 61, 62, 61, 62, 61, 62, Ogos, November. Okey, kita tengok. Jadi di sini dalam ini ada berapa? 1960, 61, lepas tu 1962, Ogos 1962, lepas tu November kan? Mana ni? November 1962. Okey, kalau Julai dekat mana? Gamelia. Okey, awal-awal kan? Okey, Julai. Okey, Julai ini siapa yang pergi? Abdul Rahman pergi mana? Okey, Tunku yang pergilah. Okey, Tunku Abdul Rahman pergi mana? Okey, pergi Sarawak. Okey, ke Sarawak. Tujuannya untuk apa? Brunei. Brunei ke Sabah Sarawak? Okey, saya letak sini Borneo lah. Senang. Tak payah tulis 3. Pergi ke Borneo. Tujuannya apa? Okey, meninjau. Meninjau kawasan. Okey, meninjau kawasan, bincang. Lepas tu terangkan. Ini keyword dia. Okey. Pergi meninjau, pergi bincang dengan pemimpin, lepas tu terangkan apa? Pembentukan, sebab pembentukan, mengapa kita perlu bergabung. Okey, mengapa kita perlu bergabung. Itu tujuan dia. Ogos pula
Mereka buat apa? Pemimpin Borneo lawat ke PTM untuk apa? Meninjau kawasan PTM. November 1962, pemimpin PTM pergi lagi ke mana? Hah? Borneo lah, you katalah Borneo. Tak payah susah payah. Okey, mereka pergi ke Borneo menjelaskan gambaran sebenar. Jadi PTM 2 kali pergi Sabah Sarawak. Pemimpin Sabah Sarawak datang ke PTM sekali saja. Pertama, PTM pergi ke Sabah Sarawak. Kedua, Sabah Sarawak mai sini. Ketiga, PTM pergi balik ke sana untuk jelaskan lebih lanjut. You boleh beritahu macam ni. Terangkan secara lanjut. Mengapa kita perlu bergabung. Simple saja. Nah, perlu tak? Wajib tak kena tulis nama-nama dia? Tak perlu. Kalau soalan dia tanya, siapakah yang terlibat dalam siri lawatan? Itu you kena tulis. Kalau soalan dia tanya macam tu, soalan tanya, macam tu dia akan tanya dekat mana? Struktur sahaja. Esei tak boleh tanya. Okey? Jelas Okey, sekejap saya tengok. Sebab saya tengok Google Meet ni ada orang ke tak ada orang? Ada orang. Syarmi, Durga dengan Paramis. Okey. Okey, Syarmi, Durga dengan Paramis. Sorry, saya tak dapat tengok apa yang orang cantik macam bunga saja. Lepas tu tak ada apa. Bagus. Saya suka macam ni. Jangan tanya soalan. Okey, saya teruskan Apa sudah jadi ni? Okey. Jadi yang ini tadi kita dah tengok, sekarang kita tengok 5.4, 4.2, 4.3. Jadi yang pertama mengadakan siri lawatan. Apakah langkah pertama pembentukan Malaysia? Mengadakan lawatan. Siri tak payah, buang, letak lawatan dulu. Ingat lawatan. Yang kedua apa? Yang kedua, jawatan kuasa Setiakawan Malaysia. Just you ingat jawatan kuasa. Apa Setiakawan? Jawatan kuasa SK. Jawatan kuasa SK. You nak syok lagi, letak jawatan kuasa SK. SK apa? SK Malaysia. Jawatan kuasa Setiakawan. Apa dia? Malaysia. Okey, yang ini apa yang wajib you kena tahu ialah tujuan penubuhan dan juga hasil ini wajib you kena tahu. Okey? Hasil ini you kena tahu, tujuan, sebab dia boleh tanya soalan. Kalau dia tanya, dalam langkah pembentukan Malaysia ni ada 6. Dalam 6 ini, kalau dia tanya 6, dia akan tanya dalam struktur. Kalau dia tanya satu saja, satu daripada langkah, contohnya katakan dia tanya jawatan kuasa Setiakawan dalam Malaysia saja, yang ini dia akan tanya dalam struktur. Esei pun boleh jadi. Setiap unit dia ambil satu-satu soalan. Mungkin unit ini 5.4 dia ambil satu soalan, mungkin dia pilih jawatan kuasa Setiakawan. Boleh? Okey Okey, kita tengok. Okey, benda ni diadakan di mana? Di Singapura, mesyuarat 4 kali diadakan. Di mana? Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Itu tak payah. Yang ini wajib. Apakah tujuan penubuhan? Meyakinkan. Keyword yang pertama, tujuan penubuhan ialah yakin. Yang kedua, yakinkan siapa? Yakinkan wilayah-wilayah yang masuk. Maksudnya penduduk-penduduk Borneo. Simple saja. Masa tulis itu you terangkanlah siapa dia. Masa you ingat tu bagi simple. Okey, lepas tu mengumpulkan pandangan. Lepas tu pandangan. Lepas tu pandangan ayah ke mangga tu. Dia so. Kannu இப்படி போதே. இல்ல actually class இப்படி இருக்காது. Class வேற மாதிரி இருக்கும்.
Daripada itu saya nal nak pes tapi dulu lagi apa lah. Terus apa yang ada kodak margin ni. Okey, kumpul pandangan. Yang pertama apa? Menyediakan ruang perbincangan. Okey? Lepas tu mengumpulkan pandangan, menyebarkan maklumat, memupuk aktiviti penghebahan dalam dalam ni tak ada. Okey, menyebarkan maklumat, memupuk aktiviti penghebahan, mendedahkan perkembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran serta projek pembangunan. Jadi ini antara keyword-keyword yang harus you kena tahu. Okey, keyword yang mana? Masa saya beritahu, tolong buat catatan tolong buat catatan. Satu, meyakinkan penduduk. Okey, yang kedua menyediakan ruang perbincangan. Highlight yang ini saja. Lepas tu mengumpul pandangan. Okey, sebarkan maklumat. Okey, aktiviti penghebahan, maksudnya promosi lah. Hebah tu promosi, mendedahkan perkembangan kemajuan, mendedahkan kemajuan PTM. Kalau you nak short lagi, yakin. Short lagi, sedia ataupun ruang. You nak short dekat sini lagi, pandangan. Short lagi, sebar. Short lagi, hebah. Dalam setiap perkataan kotak yang saya buat tu, you short lagi, you sediakan kata dasar saja. Contohnya yang pertama, apakah tujuan penubuhan? Sedia. Sedia apa? Perbincangan, ruang perbincangan. Yakin. Yakin apa? Meyakinkan penduduk Borneo tentang kebaikan penyatuan Malaysia ini, pembentukan Malaysia ini. Kalau sebarkan apa? Sebarkan maklumat tentang pembentukan Malaysia ini kepada semua penduduk. Okey. Hebah. Meningkatkan hebahan kepada masyarakat tentang kebaikan pembentukan Malaysia. Dedak tentang apa? Kemajuan yang dicapai oleh PTM selepas merdeka. Jadi keyword itu, walaupun kota itu ada 2-3 perkataan, you pilih satu saja. Terpulang kepada you. Saya tak boleh set. Okey, otak you kena fikir, you nak ambil yang mana. Bukan saya nak set. Okey? Sebenarnya benda ini dalam ni tak ada. Dalam Pertamina yang saya share dekat Telegram tu, saya dah edit lain. Keyword tu saya sudah letak siap-siap. Okey. Yang ini saya convert jadi apa? JPEG. Letak dalam sini. Saya rasa mulai tahun depan ni, tahun ini akan batch akan baru saya nak buat macam ni. Saya rasa lagi senang. Saya tak payah tulis dekat sini. Senang sikit. Okey? Senang kesan hasilnya apa? Memberikan kefahaman kepada pemimpin tempatan, mendapatkan sokongan. Okey, yang seterusnya referendum Singapura. Ini pun dia boleh jadi soalan objektif boleh jadi, struktur boleh jadi, esei tak boleh jadi. Struktur saja. Kalau 6 boleh jadi esei Okey, rundingan diadakan. Referendum tu okey, mereka adakan apa dia? Rundingan diadakan di mana? Okey, dengan Singapura di Singapura. Okey, jadi rundingan kebaikan dia, Singapura setuju masuk dalam gabungan Malaysia. Itu yang paling penting dalam referendum. Kalau dalam jawatan kuasa setia kawan, benda yang paling penting apa? Dapatkan pandangan jawatan kuasa setia kawan Malaysia ni. Apakah benda penting yang atas tadi? Meyakinkan penduduk, dapatkan berikan ruang perbincangan, okey, menerangkan kebaikan, lagi mengumpul pandangan, menghebahkan pembentukan Malaysia bagi mempercepatkan kemerdekaan. Yang last kali apa? Mendedahkan kemajuan PTM. Kalau orang kata JSK saja, you kena tahu benda-benda ni. Jadi untuk ingat benda itu, ingat perkataan satu-satu perkataan itu. Itu key point kamu. Boleh Jadi untuk referendum Singapura, yang benda yang paling penting adalah Singapura telah pun bersetuju untuk masuk dalam gabungan PTM ataupun gagasan Malaysia.
Okey? Rakyat Singapura bersetuju bergabung. Syarat yang ditetapkan kerajaan Singapura dan PTM membolehkan Singapura. You tengok bawah-bawah tu tak payah. Yang penting apa? Bersetuju. Itu satu perkataan saja yang paling penting. Okey, jadi referendum Singapura diadakan di Singapura antara kerajaan persekutuan dan Singapura. Hasilnya mereka Singapura bersetuju untuk bergabung dalam gabungan Malaysia. Habis. Okey? Ada soalan? Langkah yang akhir. Ada lagi satu, lagi 3 lagi. Okey, rundingan London. Okey, rundingan London, bukan langkah tu ada lagi 3, termasuk ini. Okey, last itu tentang konfrontasi, kan? Okey, rundingan London. Jadi yang pertama apa? Siri lawatan. Siapa yang adakan lawatan? Dua-dua pihak adakan lawatan. Orang yang pertama adakan lawatan siapa? Tunku Abdul Rahman and the gang. Jangan tulis and the gang, Tunku Abdul Rahman dengan jawatan kuasa beliau. Pergi ke just letak Borneo. Borneo untuk menerangkan, meninjau kawasan Borneo dan menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Lepas tu mereka mencadangkan agar pemimpin Borneo itu datang ke PTM untuk meninjau balik keadaan dan kemajuan. Itu yang pertama. Yang kedua, JSK. JSK itu ada berapa? Lebih kurang 5. Yakinkan penduduk, terangkan, berikan ruang pandangan mereka. Lepas tu, kumpul pandangan. Lepas tu, sebarkan maklumat, buat penghebahan tentang pembentukan Malaysia. Lepas tu, menerangkan, last kali, dedakan kemajuan yang ada pada PTN. Habis. Seterusnya apa dia? Referendum Singapura. Diadakan di Singapura antara PTM dengan Singapura. Hasil rundingan mereka, Singapura bersetuju masuk dalam gabungan Malaysia. Habis. Okey, last kali apa? Last pula. Rundingan. Seterusnya rundingan London. Okey, antara siapa? Itu yang you perlu tahu lah. Rundingan London ni bukan antara Singapura dengan Malaysia. Rundingan London ni antara British dengan Tanah Melayu. PTN. Okey, PTN. Tahun itu tak apa. Tahun itu tak apa. Just you bagi tahu bersetuju menubuhkan Suruhanjaya. Ini penting. Apakah kepentingan rundingan London? Apakah hasil rundingan London? Itu yang akan jadi soalan. Okey, apa dia? Bersetuju menubuhkan Suruhanjaya bagi meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah. Jadi apakah kepentingan? Bagi mendapatkan reaksi daripada penduduk Borneo. Okey? Last kali apa? Bukan last. 546 ada lagi. Suruhanjaya Kobol. Okey? Yang ini hot subtopik. You tengok soalan mana-mana modul mesti ada Suruhanjaya Kobol. Okey? Okey, Suruhanjaya Kobol wajib you kena tahu laporan dia, hasil dia. Kenapa Suruhanjaya Kobol? Orang yang ketua itu nama dia Kobol God. Lord Kobol. Sebab itu Suruhanjaya Kobol. Faham? Okey Okey, you tengok. Okey, Lord Kobol dilantik menjadi pengerusi. Jadi jangan peninglah Suruhanjaya Kobol itu apa? Dia satu Suruhanjaya nak bincangkan pembentukan Malaysia, satu jawatan kuasa lah maksudnya. Okey, satu tim yang dilantik oleh pihak British. Dalam tu ada orang ramai, siapa British, orang British ada, orang Tanah Melayu ada, ramai yang ada lagi lah. Mereka bincang tentang pembentukan Malaysia, itu saja Suruhanjaya Kobol. Kenapa itu Suruhanjaya Kobol? Ketuanya Kobol, Lord Kobol, sebab tu Suruhanjaya Kobol. Okey? Jadi ahli-ahli siapa dia? Muhammad Ghazali, Safi, Wang Pau, ini semua anggota dia. Jadi kalau you tak tahu siapa menjadi anggota, you just beritahu wakil British, wakil PTM dan juga wakil Borneo. Senang saja. Nama kalau you tak tahu tulis, just tulis macam tu. Faham tak? Okey? Jadi mereka apakah mereka buat? Mereka melawat 35 pusat lawatan. 20 dekat Sarawak, 15 dekat Sabah. Okey? Yang ini penting. 35 kawasan terbahagi kepada 2. 20 di Sarawak, 15 di mana? Di Sabah.
Okey, lepas mereka dah tinjau-tinjau, mereka buat apa? Buatlah satu laporan. Lepas mereka buat laporan, mereka serah kepada siapa? Kepada British dan PTM. Jadi lepas mereka buat laporan ini, report ini, dalam report itu ada apa? Contoh. Saya buka kedai, 50 orang datang, saya bagi satu borang, dua orang buat apa? Soal selidik. Okey ya? Saya ada kedai satu, 50 orang tengah makan, ada seorang datang ambil apa? Soal selidik. Makan sedap kah, tak sedap kah, setuju kah, bersih kah, tak bersih kah, harga okey kah, tak okey kah? Itu maksudnya tinjauan. Dia ambil soal selidik, pandangan orang. Lepas dia ambil, dia akan buat apa? Dia kira lah berapa orang setuju. Mesti ada apa? Keputusan kan? Betul tak? Itulah maksudnya apa? Kesan. Lepas mereka jawatan kuasa itu pergi buat tinjauan dekat 35 tempat, mereka dapatlah banyak benda. Jadi hasil tinjauan itu, mereka beritahu dekat British dan PTM bahawa 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. Maksudnya daripada 10 orang, 7 orang itu sokong pembentukan Malaysia. Hanya 3 orang saja tak sokong. Jadi majoriti sokong, setuju. Simple saja. Faham Okey, jadi mereka mengesyorkan agar perlembagaan PTM 1995 asas perlembagaan persekutuan baru. Jadi sebelum itu Malaysia sudah ada perlembagaan. Betul tak? Jadi apabila wilayah lain masuk mesti ada satu perlembagaan baru. Tapi perlembagaan itu perlu seiring dengan perlembagaan yang sedia ada. Dia tak boleh melebihi perlembagaan yang sedia ada. Tanam PTM tu ada perlembagaan sendiri kan? Jadi wilayah baru masuk, mereka pun perlu dimasukkan dalam apa? PTM ini. Jadi tak payah buat satu perlembagaan baru. Jadikan itu sebagai basic. Just act saja. Boleh faham? Okey? Jadi mereka mencadangkan, ini penting. Apakah kepentingan Suruhanjaya Kobol? Kemungkinan besar dia boleh tanya. Dia boleh tanya. Yang ini penting saya beritahu sekali lagi ya. Nanti dalam soalan itu ada. Dalam soalan itu ada. Mencadangkan kuasa autonomi diberikan kepada wilayah Borneo dalam bidang tertentu seperti agama, immigration. Itulah yang kita tengok hari itu. Ingat lagi tak? Pendidikan. Ingat lagi? Itu kuasa autonomi yang perlu ada pada mereka. Di sini dia nyatakan dengan jelas. Tapi dalam intibati perjanjian Malaysia, dalam itu dia beritahu secara detail. Okey? Sabah Sarawak tidak boleh dipindah atau dibatalkan oleh kerajaan persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri berkenaan. Yang ini penting. Yang paling penting ialah kuasa autonomi dan jaminan khas diberi kepada Sabah dan Sarawak. 3 ayat ini penting. Okey, dalam Suruhanjaya Kobol. Boleh? 2/3 sokong. Syorkan. Yang penting apa yang penting? 2/3 penduduk masyarakat menyokong pembentukan Malaysia. Yang kedua, mereka mensyorkan perlembagaan yang sedia ada dijadikan sebagai asas pengubalan perlembagaan untuk Sabah dan Sarawak. Yang seterusnya, Sabah dan Sarawak diberikan kuasa autonomi. Itu yang penting. Okey? Okey, 5, 6. Banyak lagi. Maka setengah jam saja ada. Okey. Kuasa autonomi. Dengar sini apa maksud kuasa autonomi? Hai. Tengok kuasa autonomi. Saya ada kuasa untuk kontrol ini, kontrol kelas ini. Tapi saya bagi satu kuasa kepada you untuk keluar dan masuk suka hati kamu. Special permission for you. Hanya you saja boleh keluar masuk. Untuk jangka masa tertentu saya tak boleh persoalkan dia lah, itu suka hati dia. Dan keluarkah, masukkah, makankah, berakkah, dia boleh pasal. Okey, itu kuasa autonomi yang saya bagi kepada dia. Special permission. Faham? Kepada Sabah dan Sarawak, Sabah, Sarawak, Brunei dan sebagainya. Ya. Okey Okey, saya laju sikit. Ini sebenarnya kita dah bincang hari itu.
Okey, ini saya dah bincang hari itu sebenarnya. Okey, kita tengok. Okey, jawatan kuasa antara kerajaan. Jadi dalam proses pembentukan Malaysia ada dua jawatan kuasa. Satu jawatan kuasa Setiakawan Malaysia, yang kedua jawatan kuasa antara kerajaan. Jangan campur aduk. Sebab ini proses. Pertama dia adakan siri lawatan. Dia proses. 6-6 ni proses. Jadi you kena ikut sequence dia. Okey? Okey, untuk jawatan kuasa antara kerajaan negeri yang paling penting ialah tujuan. Okey ya, saya touch yang penting saja. Lepas tu saya terus kepada sebab kita ada setengah jam saja lagi. Okey? Okey. Tujuan menyediakan rangka perlembagaan bagi keperluan perlindungan kepentingan Sabah dan Sarawak. Ini paling penting. Jadi dalam bawa subtopik ini just you tulis apa? Menyediakan rangka perlembagaan. Okey, sekarang saya kata apa? Setiap tajuk ini wajib you kena hafal. Yang ini tujuan ni you kena tulis dekat mana? Depan-depan ada 6 kan, kecil kan? Dekat situ you kena tulis. Barulah senang menghafal. Isi penting ada, uraian 1, uraian 2 sudah ada. Okey? Dekat mana maksudnya? Dekat sini you kena tulis. Jawatan kuasa, you kena tulis dekat sini. Tujuan tu tanda kan? You tulis dekat sini lah. Sebab soalan esei tengok sini. Kalau soalan esei tanya, you akan gunakan isi pertama, kedua, ketiga, keenam. Ada 6 isi kan? 6 ni wajib you kena tulis. Lepas tu you akan tulis apa? Bertujuan. Siapa buat apa bertujuan. Siapa buat apa bertujuan. Hasilnya apa? Itu saja yang you akan tulis. Bukannya nama tu. Faham tak? Apa fungsi mereka, apa matlamat mereka, apa dapatan mereka, itu yang you akan tulis. Okey, bukan satu Pertamina ini tak ada. Ini Pertamina ini bagi you faham. Okey? Jadi tujuannya menyediakan rangka perlembagaan. Kenapa dalam jawatan kuasa pembentukan antar negeri dia sediakan rangka perlembagaan? Sebab dalam jawatan kuasa tadi apa kita belajar? Sebelum pembentukan jawatan kuasa ni? Belajar apa? Lupa. Suruhanjaya Kobol, mereka dah setuju kan? Dah syorkan. Jadi orang dah setuju, mereka dah syorkan, okey semua, sekarang mereka bincang tentang perlembagaan. Sebab dalam tadi Kobol tu dia minta sarankan untuk jadikan perlembagaan PTM 1957 sebagai asas. Jadi sekarang mereka dah pilih perlembagaan, proses membina perlembagaan. Jadi siapa yang tim mana yang buat perlembagaan? Jawatan kuasa antara kerajaan. You ingat JAK tujuan dia membentuk merangkak perlembagaan. Okey, membentuk keperluan melindungi kepentingan Sabah dan Sarawak. Yang ini tak payah. Okey, yang ini just saya masukkan saja. Okey, yang ini wajib you kena tahu. Yang ini dia akan tanya, kalau dia tanya, senaraikan 5 jawatan kecil yang disyorkan, ditubuhkan di bawah JAK. Confirm boleh jadi soalan. Confirm boleh jadi soalan. Jadi biar berkaitan dengan perlembagaan, kewangan, perkhidmatan awam, perundangan dan kehakiman. Okey? Ini confirm boleh jadi soalan. Dan seterusnya kepentingan JAK. Jadi kalau dalam 6-6 ini, kalau you tengok tajuk mana yang paling besar? Jawatan kuasa Setiakawan. Setiakawan ada tu ada berapa? Yang pandangan apa semua ada berapa? Itu dengan ini saja yang paling besar kan? Jadi ini kemungkinan boleh jadi apa dia? Esei. Boleh jadi 8 markah, boleh jadi 6 markah. Ini boleh jadi 8 markah, yang tadi boleh jadi 6 markah. You nampak tak macam mana dia pilih tajuk untuk buat soalan? Nanti ada soalan you tengoklah. Okey? Okey? Ready ya? Ini saya laju sebab ini kita dah bincang hari itu.
Okey, saya tak nak bincang saya teruskan Saya teruskan. Ini hari itu kita dah bincang hari itu, jadi saya teruskan dengan okey, yang ini. Pengisytiharan Malaysia kalau dia tanya, confirm dia akan tanya tentang intipati perjanjian Malaysia. Jadi dalam soalan objektif dia akan tanya apa itu perjanjian Malaysia? Sebuah dokumen yang ditandatangani oleh siapa? Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Sarawak, Sabah dan Singapura di mana? Di London. Di London. Okey? Ini dia akan tanya dalam struktur ataupun objektif. Yang bawah ini confirm essay. Intipati perjanjian Malaysia memang topik panas. Ataupun subunit yang selalu ditanya di uji. Wajib you kena tahu. Okey? Intipati. Tarikhnya 31 Ogos 1963. Okey? Apa itu PM? Perjanjian Malaysia. Menjadi ahli, siapa yang mengikut perjanjian ini, siapa yang menjadi dalam persekutuan ini? Sabah, Sarawak, Singapura dan PTM. Okey? Jadi mengiktiraf, siapa yang mengiktiraf kedaulatan? British mengiktiraf kedaulatan siapa? Wilayah-wilayah baru yang masuk dalam PTM. Jadi secara tak langsung mereka jadi bebas dan merdeka. Ini memberikan kelebihan kepada Sabah dan Sarawak menubuhkan kabinet negeri tersendiri. Okey, membentukkan tempoh masa. Tempoh masanya biasanya dekat tempoh masa itu you tambah dalam pen merah 10 tahun. Kebanyakannya 10 tahun. Tempoh masa peralihan. Okey, kalau kerusi parlimen 3, Singapura 15, Sarawak 24, Sabah 16. Kalau you memudahkan kamu you letak yang banyak atas ikut turutan lah 24, 16, 15 pun boleh, tak ada masalah. Okey? Okey, kerusi parlimen maksudnya apa? Mereka diperuntukkan kerusi parlimen lah. Okey? Dan mendapat pengisytiharafan apa dia? Penduduk Bumi Putra. Tadi saya kata apa? Apabila orang Sabah Sarawak masuk dalam PTM, mereka juga dianggap sebagai, bukan dianggap sebagai orang Melayu, tapi dilabelkan sebagai orang Melayu, Iban, Kadazan dan sebagainya, sebagai satu kelompok, sebagai satu rumpun, mereka dilabelkan sebagai Bumi Putra. Jadi perkataan Bumi Putra bila wujud? Selepas pembentukan Malaysia. Senang saja. Okey? Dan bawah itu, you baca sendiri. Dalam buku teks kamu ada. Yang ini penting. Ini perjanjian. Okey, ini saya skip. Ini saya skip Ini saya skip. Yang ini penting. Apa maksud konfrontasi? Serangan ataupun reaksi tidak puas hati. Siapa? Kalau 5.6 confirm you kena highlight Indonesia. Filipina itu dia tak berapa, tapi Indonesia. Indonesia saja yang betul-betul turunkan apa? Pasukan gerila, hantar pengintip, itu semua dia yang buat, orang lain tak buat. Okey kalau konfrontasi dan langkah mengatasi, you kena fokus kepada Indonesia sahaja. Okey? Apa dia belain? எப்பறா அப்புறம் அந்த விஷயம் புரியும்? Okey. Okey, latar belakang cepat sikit. Okey, pada peringkat awal Indonesia tidak menentang. Pada awal Indonesia tak menentang. Penentangan itu timbul selepas pemberontakan Brunei pada 7 Disember 1962. Pada awalnya dia tak menentang lah, tapi apabila ada penentangan
Hello. Oke. Boleh ya? Boleh? Oke, boleh. Hello. Oke, apalah saya letak. Saya kena gunakan ni sebab mic ni. Hello. Oke, dah okey dah. Okey. Okey ya. Okey, kalau kita tengok di sini, para perikawin Indonesia tak menentang. Indonesia tak menentang, tapi selepas berlakunya pemberontakan Brunei, kenapa awal-awal Indonesia tak berani menentang? Sebab semua dah setuju. Jadi dia pun tak boleh lah, ada alasan kan. Tapi sekarang tiba-tiba apabila Brunei ini tiba-tiba reaksinya negatif, dia berontak, Indonesia sudah ada sebab untuk menentang. Faham tak? Itulah sebabnya ada pemberontakan, ada penentangan. Okey? Jadi kenyataan, jadi Indonesia kata, oh kalau Brunei dah memberontak, jadi dia jadikan alasan itu untuk menunjukkan ketidakpuashatian dia. Okey? Jadi bahawa Indonesia terlibat membantu pemberontakan. Jadi manakala Tunku Abdul Rahman pula dia kata apa? Pemberontakan yang berlaku di Brunei itu disebabkan oleh apa? Siapa? Indonesia. Mungkin Indonesia bekerja di belakang, di sebalik takbir lah. Dia buat macam tu. Okey ya? Jadi apabila benda ini berlaku, mereka Tunku menyelar rancangan Malaysia, bukan Tunku. Indonesia menyelar rancangan pembentukan Malaysia. Okey? Sebagai penerusan dasar neokolonialisme. Maksudnya bentuk penjajahan yang baru. Neo itu new. Okey, kolonialisme maksudnya penjajahan, bentuk penjajahan yang baru. Okey, yang dirancang oleh British. Itu alasan yang diberikan oleh siapa? Alasan yang diberikan oleh Indonesia. Okey? Jadi apabila Indonesia ni dia tak puas hati, dia bagi apa? Malaysia mengancam kedudukan Indonesia. Konfrontasi ini wujud apabila Menteri Luar Indonesia ni dia mengumumkan dasar konfrontasi, maksudnya dasar menentang, tak puas hati terhadap Malaysia. Dia bagi sebagai statement lah. Dia kata Malaysia mengancam kedudukan Indonesia. Jadi peristiwa penentangan inilah, yang ini struktur kebanyakannya boleh tanya, struktur dan objektif. Indonesia melancarkan dasar konfrontasi ganyang Malaysia. Dalam banyak soalan dia akan tanya ganyang Malaysia. Ini salah satu bentuk attack lah. Okey. Yang kedua, tentera Indonesia melancarkan serangan gerila di mana? Di Sarawak. Okey, lepas tu di Johor. Jadi tiga benda, ganyang Malaysia, serangan gerila di mana? Di Sarawak, lepas tu pendaratan gerila di Johor. Ini tiga serangan yang dilakukan. Tambah lagi kalau you nak tambah, dia hantar pesawat untuk tinjau dan intip. Tambah lagi pun boleh. Dalam buku teks kamu tak ada. Okey, 563 kita tengok muka surat seterusnya. Okey. Ini rentetan serangan. Ini dengan yang akan lagi satu confirm akan jadi sebagai esei. Okey, proses. Jelaskan proses. Kalau dia tanya soalan ini aras tinggi. You tak boleh tipu-tipu, tak boleh goreng-goreng, tak boleh tipu-tipu, you kena tulis. Okey, kalau you nak kata apa, dia punya key point dia, you rujuk PDF dalam Telegram. Dalam tu saya ada edit sikit bagi key point dia. Okey, ini saya terus dari convert daripada project file, saya tak buat. Okey? Okey, ini pun sama juga. Okey, kalau you nak tengok, saya tunjuk.
Okey, dalam Telegram ni saya dah bagi macam ni. Okey, dalam Telegram saya dah bagi keyword macam ni ya. You boleh tengok nanti, you boleh tulis. Dekat sini dalam nota ini kamu tak ada. Dalam ni saya dah bagi. Dua-dua perkataan. You ingat ini, yang ini bagi faham saja. Ini proses bagi memudahkan kamu. Saya dah letak dalam Telegram. Okey? Okey, sekarang jom kita tengok soalan. Kita terus kepada soalan. 5 orang, siapa dia? Oh, akaun saya 2. Syarmi, Paramesh, Durga. ಇದಕ್ಕಾರ ಅವತ್ತು ಇದು ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ அடுத்ததோட ஆன்லைன் செய்ய மாட்டேன்டா கிளாஸ்க்கு வந்தா வாங்க வராகட்டி போங்க 3 பேர் தான் இருக்காங்க பரவாயில்ல வந்தவங்களுக்கு thank you so much. Okay, next. Yang ini saya boleh bangunlah sebab saya sudah buat dalam saya dah rimak dekat situ jadi saya boleh bangun. Duduk tu saya tak macam tak selesa. Okey? Nah ya? Okey. Yang ini sudah? Okey, soalan ada enggak kamu potas? Okey. Okey, kita tengok soalan ya. Raja berikut berkaitan idea awal wilayah yang akan membentuk Persekutuan Malaysia. Mengapakah British menyokong penggabungan wilayah tersebut? Ini untuk kebaikan British saja. Tadi masa kita bincang kan, you ada kan? Buka balik dari awal. Okey, jawapannya apa? Mengawal kemasukan imigran. Ada tak kita pernah belajar perkataan imigran? Tak ada, potong. Komunis ada tak? Ada. Kekalkan sistem beraja ada tak? Pelotak, tak ada. Dia kata ada. Kalau sistem pemerintahan beraja tu kalau bab 1, 2, 3 okeylah ada perkataan itu. Tapi dalam bab ini tak ada. Malayan Union ada, PTM ada. Yang lain tak ada. Okey ha? Jadi jawapannya 2 dengan 3. Okey, apakah tujuan penubuhan Parti Perikatan Sarawak? Alliance. Tadi. Apa dia? Membasmi ancaman komunis, menyokong gagasan Malaysia, menentang persekutuan Borneo, meningkatkan taraf hidup pribumi. Ini berkaitan dengan apa? Politik. Jawapan mesti politik. Ada tak Sarawak menentang komunis? Confirm satu tak ada lah. Menyokong gagasan Malaysia? Ada yang menyokong, ada yang tak sokong. Alliance itu sokong ke tak sokong tadi? Itulah tadi saya kata, you kena tahu apa tujuan dia. Jawapan dia sokong. You nampak tak? Soalan objektif, you belajar satu bab, setiap subtopik itu you highlight dan baca betul-betul dia punya tujuan matlamat. Itulah soalan objektif. Okey? Mengapakah penduduk Sabah menolak cadangan pembentukan Malaysia? Kenapa mereka tolak? Tadi saya kata apa? Faktor politik, ekonomi. Ada 2. Kenapa? Siapa yang tolak? Penduduk Sabah yang tolak. Kenapa? Adakah kita belajar perkataan ini? 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 Jadi yang mana jawapan? Mengekalkan pentadbiran? Betul ke? Mau nolak? Kenapa Sabah tolak? Sebab dia sudah kukuh dari segi politik ekonomi dan British sudah ada di belakang dia. Jawapan dia pentadbiran British. Tadi kan kita belajar. Kenapa dia tolak? Saya kata ada sebab. Dia ekonomi berkembang, ada perkembangan ekonomi, pentadbiran dia okey. Lepas tu British kawal keselamatan dia. Dia dah selesa dengan British. Sebab tu dia tak nak masuk dalam gabungan Malaysia. You kena tahu lah jawapan dia apa sebab dia. Okey. Mengapakah tokoh tersebut bertindak demikian? Azhari. Azhari kenapa tak setuju? Baca. Mengapa?
C. Mempertahankan hak memerintah. Okey, yang mana tak berkenaan? Mengugat kemajuan perdagangan. Okey, tak ada. Memang confirm tak ada. Yang kedua, menghalang penjajahan barat. Sebab dia kata masuk dengan Malaysia ni sama juga lah masuk dengan bawah British. Sebab PTM masih lagi dikawal oleh British. Ekonomi selepas kita merdeka, British masih lagi kontrol kita punya ekonomi. Dia masih lagi kuasai ekonomi kita. Okey. Sebab tu you nak buat apa, you nak tulis exam, you nak dulu exam, bukan you baca satu benda saja, you kena tahu keseluruhan cerita. Baru you boleh timbangkan jawapan itu kenapa betul, kenapa salah. Sebab you tahu cerita semua. Semua cerita you tahu. Okey? Okey, apakah peranan jawatan kuasa tersebut? Apa jawatan kuasa ini? Donald Stephen, jawatan kuasa setia kawan, meyakinkan. You tengok tadi saya katakan, keyword dia. Itu yang paling penting. Okey? Aduh. Mengapakah Suruhanjaya Kobol penting dalam menjayakan? Tadi saya kata apa? Kepentingan Suruhanjaya Kobol. Kenapa? Kobol ni penting kenapa? Menilai sokongan. Dia bukan lagi pujo, dia bukan gala, dia bukan, yang ini memang tak ada. Keyword tu tak ada. Tadi apa yang saya minta kamu highlight keyword tu memang ada ya? Ada. Okey. You tengok, ini tadi saya kata apa? Proses itu wajib you kena tahu, ikut turutan. Okey? Jawatan kuasa setia kawan. Tadi daripada atas bawah, sekarang dia terbalik daripada bawah lah. Bukan, maksudnya yang atas jugalah. Setia kawan, Kobol antara kerajaan lah tu apa? Betul tak? Referendum Singapura. You tengok Kalau kenapa saya kata proses itu wajib you kena tahu, dia boleh tanya macam-macam. Nampak tak soalan tu boleh keluar macam-macam? Faham Okey, seterusnya. Jadual berikut berkaitan dengan jawatan kuasa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kenapa mereka pergi ke bangsa-bangsa bersatu? Ini tadi saya skip. Apakah kesan penubuhan jawatan kuasa tersebut? Mereka pergi sana, mereka tubuhkan jawatan kuasa. Senang saja. Kenapa dia perlu jumpa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu? Senang saja. Senang saja. Apa dia? B. Penubuhan Malaysia diiktiraf. You nak jadi satu negara yang asing, you kena register dengan PBB. Jadi you register dengan PBB, negara lain tak boleh kacau you. Sebab kedaulatan kamu terjaga di bawah kuasa PBB. Faham? Okey? Tadi saya dah skip benda ni kan? You tak tahu. Okey, jadual apa dia? Tentangan antara Malaysia. Ini pelajar STBM. Pelajar tahun lepas. Okey, jadual berikut menerangkan tentang hubungan tegang antara Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Indonesia bertegang, konfrontasi lah tu. Okey, peristiwa konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, ganyang Malaysia. Tadi saya kata apa? Ganyang confirm akan keluar. Okey, apakah tindakan Malaysia semasa peristiwa tersebut? Ceroboh negara, hantar bantah rasmi, hentikan pengaruh buruh, menutup sempadan negara. Simple saja. Lah. Oh. Ini di bawah dasar ganyang Malaysia, dua tindakan ketenteraan diambil, satu serangan gerila di Sarawak, satu lagi di Johor. Faham tak? Tadi dalam bawah ganyang Malaysia tak ada pun ada huraian. Mana ada huraian? Ada tak ada huraian?
satu saja seribu bulat warna kuning, kan? Okey, apakah kesan peristiwa berikut terhadap negara kita? Ini penting. Ini minggu lepas hari kelas last saya dah beritahu. Apabila tukarnya kerajaan pimpinan ketua kerajaan Indonesia ubah, apa yang berlaku? Bacalah. Jeneral Soeharto telah mengambil alih kuasa pemerintah daripada Presiden Soekarno. Lepas PM dia, Presiden dah ubah, apa kesan dia kepada negara kita? Sebelum semasa Presiden Soekarno, Ganyang Malaysia ada. Selepas tukar kepada Jeneral Soeharto, apa yang berlaku? Dasar konfrontasi berakhirlah. Sebab dia setuju, dia tak menentang. Okey, you dengar. Kalau you katakanlah you belajar satu bab ini untuk 2 kelas ataupun 3 kelas, kita satu bab ini kita ulang kali, belajar 3 kali. You betul-betul master bab itu. You nampak tak tadi kita belajar? Lepas itu kita jawab soalan, you boleh jawab. Tapi kita perlukan 4 jam. You nak kuasai satu bab, kita perlukan berapa jam? 4 jam. Okey? Nampak tak dia tanya nama? Okey, nyatakan idea tokoh-tokoh tersebut. Malcolm McDonald. Donald buat apa? Tadi saya kata apa? Apa hasrat dia kan? Ekonomika, politika, sosial. Ekonomi. Membentuk entiti politik dan ekonomi tujuan dekolonisasi. Okey? Yang kedua, Gerald Templer, keselamatan. Tunku Abdul Rahman, penggabungan Singapura. Dia tak ada niat yang lain. Okey ya? Ini tak ada dalam itulah. Okey, seterusnya. Okey. Mengapakah penyatuan tersebut penting? Penyatuan dan kerjasama itu penting. Petikan berikut berkaitan dengan penyatuan dan penubuhan Malaysia. Penyatuan kerjasama itu perlu diadakan terutama untuk menyekat pengaruh komunis dan semakin ketara boleh mengugat kestabilan politik. Jawapan ini sudah ada di sini. You boleh tulis balik. Okey? Mengugat kestabilan serantau kan? Bagi menjaga, tukarlah kepada positif. Menjaga kestabilan politik. 2 jawapan, 2 markah sudah dapat. Tukar saja. Okey? Ada tak ancaman komunis? Mempercepatkan kemerdekaan, meningkatkan taraf hidup, keseimbangan. Ini jawapan dia sebenarlah. Tapi ada tak di sini tadi? Kestabilan politik. Adalah keselamatan. Okey? Ini tadi saya kata apa? Boleh keluar untuk esei. Dia boleh keluar dalam struktur. Konsep Melayu Raya oleh siapa? Tadi dia idea kan? Konsep penggabungan beberapa wilayah menjadi satu entiti politik. Yang kedua, idea daripada penduduk tempatan. Seterusnya idea daripada British. Ini penduduk tempatan nasionalis. Betul kan? Mereka nak gabungkan apa? Alam Melayu. Okey? Seperti berikut, menggabungkan tanah Melayu dan wajarkah cadangan tersebut? Berikan alasan kamu. Ini hantam sejalah. Wajibkah tak wajib? Bolehkah tak boleh? Jawapan itu apa tahu? You boleh tulis balik ini. Betul. Dia nak gabungkan wilayah siapa? Indonesia dengan tanah Melayu. Indonesia besar, Kalimantan, Indonesia, Sulu sana sampai Bali. Kan? Besar kan? Sumatera, Jawa. Besar kan? Jadi sumber alam tu lagi banyak. Kalau sumber alam banyak, boleh. Melayu akan jadi ramai. Lagi, komunis dapat disekat. Mempercepatkan sebab Indonesia sudah merdeka dulu. Jadi kalau you tahu cerita semua, you boleh kaitkan, you boleh tulis balik jawapan itu. Inilah cara bagaimana kita kena berfikir. Okey? Kerjasama ekonomi ada tak tadi?
Ada kan? Ha. Dalam satu saja sudah ada wajar. Tidak wajar, kalau tak wajar, tak wajar lah. Selalunya kita pilih yang wajar, senang. Isi semua ada. Okey, cepat pembangunan, menjadi kuasa serantau, kekayaan, kerjasama ekonomi, timah minyak semua banyak. Okey? Okey. Bagi saya 10 minit ya. Okey. Tunku Abdul Rahman mengumumkan pembentukan Malaysia. Nyatakan parti yang menyokong. Tadi saya kata apa? Siapa yang menyokong parti? Kelas lepas saya dah bagi tahu. Wajib kena hafal. Kelas lepas saya dah bagi tahu wajib kena hafal. Parti mana yang sokong, parti mana yang takung. Tulis, hafal. Sebab boleh jadi soalan. Okey? Mengapakah terdapat penentangan terhadap gagasan tersebut? Mengapa mereka menentang? You fikir macam ni, politik, sosial, ekonomi. Kalau politik, hilang hak. Sama rata. Hak kuasa. Kuasa politik akan hilang. Takut kekayaan ekonomi mereka dirampas. Takut British akan jajah balik. Simple saja. Okey? Lepas tu, berikan bukti kebaikan yang anda nikmati kesan daripada penubuhan Malaysia. Macam tadilah. Jawapan inilah. Kan? Walaupun dia bukan bulat-bulat, tapi jawapan dia sama. Cara macam mana you tulis itu saja. Jadi, dalam exam itu, dia bukan nak bagi susah 100% tahu. Okey, yang susah itu 30% saja. Bukan, 20% saja susah. Kalau ikut nisbah dia 20% susah. 40% senang. 40%. 20% sudah berapa? 7. 30% sederhana. Yang paling banyak soalan itu semuanya senang. Cuma orang yang kamu baca ni, orang yang baca ni, dia tak tahu apa benda, dia baca pun dia tak tahu, dia anggap itu susah lah. You tengok susunan soalan ni susah ke? Tak susah pun. Jawapan yang sama, cuma bentuk penulisan, cara jawab itu saja berubah. Okey? Tadi saya kata apa? Susunan itu penting. Kata apa? Jelaskan tujuan. Setiap satu saya minta kamu tulis apa? Tujuan kan? Dia boleh jadi soalan. Apakah tujuan lawatan? Meninjau keadaan di Borneo dan juga di tanah di Persekutuan Tanah Melayu Kemajuan. Apakah JSKM? Meyakinkan penduduk, menerangkan, mendedahkan, menghebatkan, menjejakkan. Habislah. Satu markah. You tulis satu cukup. Referendum Singapura. Bersetuju untuk bergabung. Habis. Mendapatkan sokongan Singapura. Habislah. 3 markah. Tengok. Tak payah tulis semualah. Kan? Ambil sikit-sikit lah. Meninjau apa semua. Ada kan? Okey? Jelas Bukan susah tak susah pun. Okey. Kenapa saya paparkan macam ni? Kalau saya jelaskan petaminda saja, you pun tengok itu saja, soalan macam mana keluar, you pun tak tahu. Jadi sekarang you nampak tak? Apabila saya ajar, benda yang saya tekankan itu confirm akan jadi soalan. Okey? Penubuhan Suruhanjaya Kobol, bukti penubuhan Malaysia dibuat dengan persetujuan rakyat. Buktikan kebenaran tersebut. Jadi dia minta kita buat apa? Hasil dapatan. Suruhanjaya Kobol, ada apa? Mengesyorkan. You tengok, saya hanya beritahu satu perkataan, you akan ingat semua. Sebelum mengesyorkan, mereka mengesyorkan menggunakan Perlembagaan PTN 1957 sebagai asas pembentukan perlembagaan negara. Kan? Lepas itu berkaitan tentang apa? Tengoklah dalam situ ada kan? Tengok. Diam saja. Padahal dana. Pagla. Mana nak suka borong ni?
Hah? 35 perkara kawasan melawat. 35 kawasan Sarawak dengan Sabah. Terbagi kepada dua kan. Mereka meninjau. Lepas tu bawah tu hasil itu penting. Hah? Keyword yang paling penting sebab tu tadi saya kata kalau Suruhanjaya Kobol ingat satu keyword itu. Apa dia? Satu, mensyorkan. Yang kedua, melawat. Yang ketiga, kuasa otonomi. Diberikan kepada Sabah dan Sarawak bagi perkara-perkara tertentu. Jadi Suruhanjaya Kobol, okey. Yang tak dapat join Kobol, cuci. Silap pula. Saya baca ayat di situ, saya ulang balik. Okey, yang baca Suruhanjaya Kobol, keyword ada 3 penting. Itu 3 keyword bagi ingat. You ingat 3 keyword itu, belakang-belakang itu you akan dapat. Okey ya? Sorry sir, baru tengok. Tapah. Okey. 3 benda itu ditulis sini lah, habislah. Okey ya? Okey, ini apa? Berdasarkan apakah kegemilangan Malaysia? Kita payah. Okey, betul tak? Otonomi. 2/3 benda sokong. Apa ya? Okey, jelaskan dasar konfederasi Indonesia. Apa yang dia buat? Serangan. Yang pertama, Ganyang Malaysia. Lepas tu serangan di Sarawak. Lepas tu di Johor. 4 markah habis. Bagaimanakah Malaysia mengatasi konfrontasi tersebut? Ini yang last kali saya buat. Bagaimana? Dengan diplomatik, meja rundingan dan sebagainya. Itu dalam last kali itu ada. Okey? Diplomasi. Persidangan maksudnya mesyuarat lah. Di mana? Di mana? Okey, ingat dalam PDF dekat Telegram tu saya dah letak keyword dia. Yang paling penting diplomasi, mesyuarat di Manila, Tokyo, Bangkok. 3 benda ni wajib you kena tahu. 3 benda ni wajib you kena tahu. Okey? Yang selalu datang kelas ini pun masih lagi pening-pening. Dekat SMK Bidong ni budak India ni ramai. Dekat 100 atau 200 orang kan. Saya pun tak tahu mereka semua hilang di mana. Jadi orang fikirlah jawapan mereka macam mana. Saya pun tak tahu. Okey? Indonesia mengisytiharkan konfrontasi dengan alasan menubuhkan Malaysia mengancam Indonesia. Okey? Buktikan alasan Indonesia tersebut tidak rasional. Indonesia kata kita mengancam mereka. Tapi penubuhan kita apa kebaikan dia? Apakah tujuan penubuhan Malaysia? Itulah jawapan dia. Jawapan di sini, tujuan penubuhan Malaysia sebenarnya untuk apa? You pun boleh tulis macam tu. Tapi komunis ada tak? Dalam tadi ada kan? Komunis ada tak? Okey? Mencapai kemerdekaan, ada kan? Kemerdekaan bersama. Betul kan? Ada kan? Pembangunan wilayah ada kan? Ini semua you boleh. Tujuan sebenar penubuhan Malaysia adalah, you tulis balik faktor penubuhan Malaysia, jawapan dia lengkap. You tengok. Jawapan fakta, tapi kita gunakan untuk soalan kebat. Sebab you bagi apa? Proof. Jadi fakta lah yang kena bagi. Nampak tak? Okey? 10 minit, lagi 2 minit. Okey, nyatakan reaksi awal terhadap Persekutuan Tanah Melayu Singapura. Reaksi awal Persekutuan Tanah Melayu, semuanya setuju. Singapura ada yang setuju, ada yang tak setuju. Yang setuju itu PAP, yang tak setuju itu Parti Rakyat Kot. Parti Rakyat. Okey? Barisan Sosial Tubuh, okey. Pengumuman pemerintah Malaysia mendapat pelbagai maklumat reaksi negara jiran, uraikan reaksi awal. Indonesia awalnya setuju, lepas tu buat konfrontasi. Filipina tuntut Sabah. Thailand setuju atas dia kata boleh mengekalkan keamanan di rantau Asia Tenggara. Okey? Siri lawatan. Uraikan langkah ke arah. Kalau tadi saya kata apa?
Bukan, rangka pembentukan Malaysia dia akan jadi apa? Soalan esei. Ini soalan esei. Setiap satu you kena jawab. Jadi untuk setiap satu mereka siapa yang terlibat buat apa? Dapat. Siapa buat apa? Dapat. Okey? Jawatan setiap kawan, rundingan London, banyak tadi yang tulis. You tengok. London untuk apa? Tubuhkan. Tadi saya kata apa? Setiap satu you kena tahu tujuan dan matlamat. You tulis 6, confirm you dah dapat markah. 6 markah kan 8 markah sudah dapat. Dia sini 4 markah lah. Tapi untuk 8 markah pun boleh dapat lah. Sudah banyak. Tadi depan lagi. Sebab itu tadi saya kata, you kena hafal isi utama, tujuan dan matlamat wajib you kena tahu. Okey? Referendum Singapura, bentuk pilihan. Jawatan Antara Negeri, rangka perlembagaan. Tadi saya nyatakan, betul tak? Okey? Ini. Intipati confirm boleh naik dalam SC. Wajib you kena tahu bagi hafal kau. Okey, ini tadi saya cuba buat sebab dalam PDF tak ada. Okey, intipati Malaysia, tarikh ahli iktiraf tubuh kabinet, tempoh peralihan kerusi parlimen sama. Okey, tarikhnya 31. Ahlinya terdiri daripada Singapura, Sabah dan Sarawak. Iktiraf, kerajaan British mengiktiraf kedaulatan Sabah, Sarawak dan Singapura. Tubuh kabinet Sabah dan Sarawak ada kuasa untuk menubuhkan kabinetnya tersendiri. Okey, tempoh peralihan selama 10 tahun. Lepas tu kerusi parlimen terbagi kepada 3. Okey, Sabah, Sarawak dan Singapura. Kerusi Singapura 15, Sarawak 24, Sabah 16. Hak sama rata selepas Sabah Sarawak masuk dalam Persekutuan Tanah Melayu, mereka pun sama ada hak semacam sebagaimana orang Melayu. Simple. Susah ke benda ni? Jadi you hafal benda ini, bagi faham benda ini. Simple. You tulis kerusi parlimen, you tulislah angka. Apa dia? 24 atas sekali, 16, 15. Jadi yang paling banyak bagi faham Sarawak 24. Lepas tu Sabah 16, 15 itu Singapura. Tak payah hafal ayat. You just hafal apa? Perkataan saja. Siapa minta kamu hafal semua? Senang kan? Saya tengok itu saja, saya tak tengok ni. Sebab saya faham benda tu. Jadi masuk exam bukannya bandi-bandi bercibur lah, bukan baca semua, tak ada. Okey? Itu terpulang kepada kita, cara kita buat nota dan cara kita faham. Faham? Okey. Tindakan bijak. Okey. Okey ya, cara jawab soalan kebat ada 2. Analytical dan holistic. Ini jawapan apa? Jawapan analytical. Maksudnya 8 markah, you kena fikir 8 isi. 8 isi ada, confirm 8 markah. Kalau holistic, you bagi pecah kepada 2 saja, mempercepatkan ancaman komunis, yang lain padam, you jelaskan. Bagi huraian, ini isi, huraian 1, contohnya di mana, kesannya apa. Lepas tu you pilih mencepatkan kemerdekaan Sabah Sarawak, you jadikan isi, you buat huraian 1, terangkan, lepas tu bagi contoh 8 markah. 4 markah, 8 markah. Itu holistic. Kalau analytical, you bagi 8 isi. Yang mana senang? Holistic pun senang. Ini kalau you ada isi senang sajalah. Yang ini kalau you faham keseluruhan cerita, confirm boleh jawab. Kalau holistic, you kena hafal contoh. Ini tak payah contoh. Terpulang kepada kamu. Nanti seminar, masa seminar, saya belum buat apa-apa bahan. Saya belum buat apa-apa bahan. Tapi saya akan komplitkanlah 25 hari bulan kan. Saya sedang fikir cara macam mana nak bagi. Apa benda yang perlu bagi. Bukan macam ni banyak. Tengok. 2,5 jam. Kita habiskan berapa bab? 1 bab. Jadi ini menunjukkan cara kita itu yang menentukan kita boleh baca, kita boleh kuasai atau tidak kuasai.
Kalau sekali lagi kita bincang benda ini, confirm bab ini naik, confirm you boleh buat. Okey?